إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kelangsungan kehidupan sampai ke hari ini, ke pagi ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat telah dikurniakan nikmat oleh Allah sehingga kita hampir masuk ke pertengahan Ramadan. Dah belasan hari kita berpuasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini kita ambil sedikit masa tuan-tuan untuk kita meneliti 1, 2, 3 ayat supaya dengan sentiasa meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini dapat menyejukkan jiwa kita, menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan suntikan merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini membangkitkan minda sedar kita yang mungkin selama ni tidur. Datang Ramadan, dia bangkit balik. Mudah-mudahan kita baca Quran, kita lihat Quran, kita tadabbur maknanya, membangkitkan lagi, menyegarkan lagi insya-Allah pemikiran, hati dan jiwa kita, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan kita tengok pada ayat yang ke-33 daripada surah Rum. Kita dah sampai surah Rum, muka surat 69. Belah kanan tuan-tuan, mula dengan ayat yang ke-33 insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ
فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون صدق الله العظيم. وإذا مس الناس nun bersabdu. Semua nun yang bersabdu dalam Quran kita baca dengan dengung qada 2 harakat. Massan nasa 2 harakat maksudnya 2 gerakan jari. Durrun da'au baris 2 di hadapan bertemu dengan dal. Hukum dia ikhfa hakiki atau siapa yang tak berapa nak mahir dengan hukum tajwid ni, dia boleh lihat kaedah tulisan resam Usmani ni memudahkan kita. Baris 2 di hadapan, tuan-tuan tengok baris 2 di hadapan tu seperti angka 99. Kalau 99 tu maksudnya kita kena baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Durrun da'au rabbahum munibina. Mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya idgham mislaini ataupun idgham mutamasilain. Dalam matan disebut idgham saghir. Jadi mim mati bertemu dengan mim, kita kena dengungkan. Atau kaedah penulisan dia mengajar kita semua mim yang mati yang tiada tanda mati di atasnya hendaklah dibaca dengan dengung qada 2 harakat. Rabbahum munibina ilaihi. Summa mim sabdu. Semua mim yang bersabdu dalam Quran kita baca 2 harakat dengung. Mim dengan nun 2 huruf ni bila sabdu ya kita kena dengungkan. Wa ghunna mim thumma nun shuddida, dan hendaklah didengungkan nun dan mim yang bersabdu. Iza azaqahum, huruf alif yakni huruf mad bertemu dengan bertemu dengan hamzah. Iza azaqahum ini mad jaiz munfasil. Apabila huruf mad bertemu dengan hamzah berbaris sama dalam 2 perkataan di mana huruf mad itu duduk di hujung perkataan yang pertama, huruf hamzah berbaris itu duduk di pangkal perkataan yang kedua, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Kita baca dengan 4 harakat. Mudah kita baca dengan 4 harakat. Idza azaqahum min, hum min sama dengan rabbuhum munibin. Idgham mislaini dengung pada 2 harakat. Minhu, ini satu lagi hukum asas tajwid kan. Tadi hukum mim mati, ni hukum nun mati pula. Seperti mana kita banyak dah sebut tuan-tuan, apabila mim dengan nun ni mati, dia confirm akan melahirkan hukum. Sebab dalam tajwid ada 2 bahagian kan, hukum mim mati dan hukum nun mati dan tanwin. Satu lagi hukum mat. Nun mati bertemu dengan ha, ini izhar halqi. Kita baca tanpa dengung. Atau kita tengok nun mati tu. Semua nun yang mati, kalau ada tanda mati di atasnya, dibaca tanpa dengung. Minhu rahmatan iza. Bagi 2 di atas bertemu dengan hamzah. Hukum dia izhar halqi juga, dibaca tanpa dengung. Atau kita boleh guna kaedah semua bagi 2 di atas atau bagi 2 di bawah yang kedudukan baris atas baris bawahnya selari, kita baca tanpa dengung.
Kalau baris tu kedudukannya tak selari, menyeret sikit, itu tanda kita kena baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Di sini baris tu dia selari, kita baca tanpa dengung. Rahmatan iza fariqum minhum. Fariqum minhum sama dengan tadi hukum durrun da'u. Bagi dua di hadapan 99 kita baca dengan dengung. Idgham ma'al gunnah. Minhum sama dengan atas tu minhu, nun mati bertemu dengan ha. Izhar halqi dibaca tanpa dengung. Minhum bi rabbihim, mim mati bertemu dengan ba. Ini ikhfa syafawi. Kita baca dengung. Semua mim yang mati, yang tiada tanda mati di atasnya hendaklah dibaca dengan dengung. Mim mati jumpa dengan ba ni ikhfa syafawi. Minhum bi rabbihim yusyrikun. Him yusyrikun ini izhar syafawi, mim mati bertemu dengan ya, di mana atas mim tu ada tanda mati. Kita tak boleh dengung. Bi rabbihim yusyrikun. Kun tu man arid lis-sukun. Kita boleh baca 2 harakat, kita boleh baca 4 harakat, atau kita boleh baca 6 harakat. Maka jadilah tuan-tuan bunyi dia lebih kurang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massan nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilayhi thumma idza adhaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Sadaqallahul azim. Kalau tuan-tuan nafas panjang, thumma idza adzaqahum minhu rahmatan tu lagi sempurnalah kalau terus sampai yusyrikun. Saya nafas pendek. Jadi berhenti ke idza fariqun tu. Lagi sempurna kalau sampai yusyrikun tu lagi baguslah. Kan kau berhenti sampai tak tentu parah kan, lagi teruklah bunyi kan. Jadi berhenti situlah yang boleh berhenti. Boleh berhentilah kat situ. Tapi kalau tuan-tuan nafas panjang, teruskan, lagi bagus. Okay, tuan-tuan, itu sedikit dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran, insya-Allah. Apabila manusia itu ditimpa bahaya, lalu mereka berdoa memohon kepada Tuhan mereka seraya taubat kepadanya. Kemudian apabila mereka mendapat rahmat, yakni kurnia, tiba-tiba satu golongan di antara mereka menyekutukan Tuhan mereka. Wa idza massanna sadurrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Apabila manusia itu ditimpa bahaya, lalu mereka berdoa memohon kepada Tuhan mereka seraya taubat kepadanya. Di sini Allah menceritakan keadaan manusia, terutama golongan yang menyekutukan Tuhan. Mereka itu apabila ditimpa bahaya berupa malapetaka, umpamanya negeri mereka sedang dilanda musim kemarau, banyak penyakit-penyakit yang menjangkit, atau kehidupan rakyat menjadi huru-hara dan lain-lain sebagainya, lalu mereka akan berdoa dan memohon kepada Tuhan seikhlas-ikhlasnya serta kembali bertaubat, tidak mahu lagi untuk menyekutukannya. Jadi ayat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita tentang sifat manusia, sifat kebanyakan manusia. Di mana kata Ustaz Ahmad Sunhaji, Allah Ta'ala ceritakan golongan, terutama golongan yang menyekutukan Tuhan. Jadi terutama ni, perangai ni banyak pada orang yang menyekutukan Allah. Dengan tidak menafikan, perangai macam ni pun banyak di kalangan orang-orang Islam sampai ke ini. Yang namanya makhluk tuan-tuan, memang Allah Ta'ala hiasi fitrah manusia ni. Dia sukakan
perkara-perkara yang positif, yang baik untuk diri dia. Bila dia dapat kesusahan, dia susah hati, dia tak suka. Jadi Allah Ta'ala cerita sebahagian daripada sifat manusia di sini. Manusia ni kebanyakan bila dia susah, maka dia nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila susah, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam tafsir Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, dalam tafsir itu Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirannya, katanya ayat ini menunjukkan, kata Imam Qurtubi, kehairanan Nabi jadi hairan dengan orang-orang musyrik Mekah pada ketika itu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka, menyeru kepada Tuhan yang satu, bawakan bukti-bukti yang nyata tentang keesaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka menolaknya mentah-mentah. Bukan saja zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca sebelum ni surah Syu'ara. Semua para nabi, para rasul yang diutus, semuanya menghadapi penentangan daripada kaum masing-masing. Semuanya tak nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedikit sangat yang bersyukur dengan Allah, sedikit sangat yang beriman. Semuanya, kebanyakannya menentang. Begitu juga yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi heran Nabi. Tapi bila susah orang ni, maka dia nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini pun sama juga tuan-tuan. Manusia hari ini pun sama. Masa dia susah, dia akan nampak dengan jelas Allah Ta'ala. Dia nampaklah menara masjid. Sebelum tu, dia tak nampak sebesar-besar menara tu tertonggok kat depan ni, tak nampak. Bila dia susah, dia nampak. Bila dia sakit, dia nampak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Manusia ni Allah Ta'ala cipta dalam keadaan gersah gelisah. Bila dia dapat bila dia ditimpa kesusahan, dia keluh kesah. Bila dia dapat kebaikan, dia menahan, dia penakut pula. Itu sifat manusia. Bukan. Jadi Allah Ta'ala ingatkan dekat sini. Bahkan sampai tak ingatnya pada Allah masa susah mereka ingat. Tapi bila mereka dapat kesenangan, iza fariqum, kemudian apabila mereka mendapat rahmat kurnia, selepas Allah Ta'ala hilangkan kesusahan itu, tiba-tiba satu golongan di antara mereka menyengutukan Tuhan. Bila lepas daripada kesusahan ni, hilanglah Allah Ta'ala di mata dia pada ketika itu, tuan-tuan. Itu selalu orang tua-tua kita sebut dulu. Orang ni tak ingat kita ada ustaz. Bila dah mati dia sekarang, dipanggil lah orang surau orang masjid ni tu. Dia tak panggil orang kat sedia mola tu dah. Pergi dia kat sedia mola tu, tuan datang rumah tolong tahlil. Tak mahu dia orang tu dah. Dia akan nampak orang masjid tu. Dia tak ada pergi dekat Jiman ke Presko ke mana lagi, pergi besar-besar tu pergi duit pengumuman saya kematian ni saya datang masih bertahlil. Dia tak panggil tu. Lagi ramai orang tu kat situ. Kat makan tu. Dia tak pergi situ. Dia nampak surau masjid. Masa tu dia tahu Allah Ta'ala ada kat sini ni. Tak ada Allah Ta'ala kat makan-makan ni. Allah Ta'ala ni ada kat surau masjid. Dia datang kat surau. Masa tu dia ingat. Dia ingat pada Allah Ta'ala. Bila dia menghadapi kesulitan yang dia rasa dia tak mampu nak tangani, masa tu dia ingat, ya Allah susah benar hidup ni, ya Allah. Masa tu dia tengok, nampak Allah Ta'ala tu cukup hebat. Iza azaqahum minhu rahmah, bila Allah Ta'ala bagi dia rahmat atau hindarkan dia daripada kesusahan, tiba-tiba dia menyengutukan Tuhan. Ada banyak lagi lah makhluk-makhluk yang lain yang lebih didahulukannya. Didahuluan kereta didahuluan kerja didahuluan rumah didahulukan isi didahulukan bisnes dia. Allah Ta'ala masa tak ada orang. Masa dia susah, masa tu dia ingat Allah. Batu Abu Darda, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada mengingatkan kita. Dalam satu kisah, seorang sahabat jumpa Abu Darda. Wahai Abu Darda, tolonglah nasihatkan aku ni sikit.
Kata Abu Darda mengingatkan, ingatlah Allah ketika kamu dalam keadaan senang, maka Allah Ta'ala akan mengingatimu ketika kamu dalam keadaan susah. Hari ini kita ingat Allah masa kita susah ya. Susah pun ingat Tuhan. Kan? Senang, Allah Ta'ala tak ada masa tu. Seolah-olahnya semua kesenangan tu adalah hasil ciptaan kita. Bisnes kita maju kerana kita yang usaha. Kita buat perancangan. Kita luluh peksa sebab kita yang baca buku. Kita yang buat timetable. Usaha-usaha kita berjaya kerana kita merancang dengan baik. Kita mesyuarat dengan guru-guru kita yang lain. Semua itu kita yang buat. Hiduplah kita atas muka bumi dengan sikap keakuan kita. Masa kita senang. Tak ada Allah Ta'ala masa tu. Bila Allah Ta'ala ni ada, kita nampak masa dia kita susah. Sebab itu Abu Darda ajar kita. Ingat kamu pada Allah ketika kamu senang. Allah Ta'ala akan ingat pada kamu ketika kamu susah. Sifat ni Allah Ta'ala beritahu. Sebab orang betul manusia ni, dia ada Tuhan masa dia susah. Sebenarnya mengingat Allah ni tuan-tuan, bersyukur pada Allah ni bukan masa susah ya. Pada masa susah dan senang. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan satu daripada hukumnya, bersyukur kepada Allah Ta'ala itu adalah wajib. Sebab apa tu? Sebab nak suruh ingat dia. Macam mana nak bersyukur? Kau ingat tu tak ke Allah Ta'ala? Memang tak boleh bersyukur. Orang hanya pandai mengadu ketika susah, tapi tak tahu berterima kasih ketika senang. Itu sifat manusia. Orang hari ini dia tahu mohon pada Allah ketika susah, dan dia lupa untuk bersyukur ketika dia senang. Allah Ta'ala suruh kita bersyukur supaya mengingat kita. Sebab tu diumumkannya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi nikmat aku. Tapi kalau kamu kufur, azab aku amat-amatlah pedih. Bersyukur satu kewajipan supaya kita ingat pada dia. Ketika senang pun suruh ingat, ketika susah pun suruh ingat. Nabi mengajar kita tuan-tuan dan puan. Man sarrahu an yastajib Allahu lahu 'inda asy-syada'id falyuksir ad-du'a fi ar-rakha'. Siapa yang suka dia nak sangat Allah Ta'ala memperkenankan doanya ketika dia susah, maka hendaklah dia memperbanyak, yuksir ni memperbanyakkan doa ketika dia senang. Hari ni orang senang ada dia duduk banyak doa. Mana ada? Ya Allah, ya Tuhanku, macam mana ni dah suku tahun pertama bisnes tak yang maju-maju. Masuk suku kedua, ya Allah, tak yang maju-maju. Kok tahu suku ketiga, tiga suku saya, ya Allah. Bantu ya Allah, dan susah. Masa bisnes saya tu. Dia ingat Allah Ta'ala. Ya Allah, susah betul je buku. Baca. Kalau boleh dia wabih buku ni, nak wabih buku ni minum air. Tak ada jawab. Susah betul. Macam. Apa lagi? Bila sakit, ya Allah, sakit betul kaki ni. Gaut pula hari ni. Dah go out dah tadi. Jangan sok ya Allah nyawung lah go out tak pek sembahyang. Masa tu dia ingat Allah. Elok kaki saya ni ya Allah, Tuhanku, poi surau ni tadi. Masjid Putrajaya saya pergi sini dah okey gambar. Masa tu dia ingat Allah Taala. Semua orang susah, dia akan ingat Allah. Sebab dia tahu tidak ada kuasa pun yang boleh menghindarkan manusia dari kesusahan. Jadi Allah. Masa senang ada orang ingat. Ya Allah, ya Tuhanku, banyak batu pula aku bagi keuntungan ya Allah. Mohon pada Kau ya Allah, berkatlah rezeki ni ya Allah. Jauhkanlah aku daripada penyakit bakhil kedekut ya Allah. Mudahkanlah tangan yang berkongsi dengan orang lain ya Allah. Ada orang doa yang tu? Mana ada? Tak ada dah. Oh tu dia hambu-hambu lah dia tu. Tu wan sekopah tu. Suka hati dia ya, dia teringat daging panggang, terdarah daging panggang. Dia teringat apa lagi? Amagen nasi Arab, dia pergi Syalam, terdarah nasi Arab. Sini ada nasi Arab, Syalam dia pergi masuk duit banyak. Nak bulan puasa ni. Bulan puasa ni tuan-tuan, selera tajam ya, duit banyak. Kan? Tu simpan Jepun tu, kalau tuan-tuan kau ikut korek, masuk dalam topong, gorek, jual ke tu, apa lah kimpet sogin. Orang Bali simpan Jepun tu. Sebab salut dengan topong bulan puasa ni. Tak ada dah bermusi-musi orang tu. Ada ingat, ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah sihat, bertahun tak pernah sakit, ya Allah ya Tuhanku. Aku mohon ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan kesihatan ni ya Allah
Lembutkan hati aku untuk rajin sembahyang. Ya Allah, kuatkan tubuh aku ni Ustaz. Ya Allah, ya Tuhanku, boleh aku bangun malam-malam ya Allah. Ada orang doa masa dia senang. Ya Allah, senang waktu anak aku berjaya ya Allah. Anak yang pertama SPM straight A, yang kedua straight A, yang ketiga ni lagi poly, ya Allah ambil 3 boleh subjek, dapat boleh A, mana datang satu lagi. Ada orang doa macam tu. Ada orang doa ingat Allah Taala masa senang, susah satu Allah Taala ada. Okey, Allah Taala tu ke depannya. Masa senang, sebab tu Nabi ingat kita. Nabi ingat kita. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Nikmat ni masa orang senang. Yang kebanyakan manusia tertipu kerana kelentong. Dua, as-sihhatu wal faragh. Sihat dengan masa lapang. Masa orang sihat, mana orang nak bersyukur dengan Allah? Tak pernah nak, ya Allah syukur, ya Allah dah berapa hari dia puasa, ya Allah aku sihat, tak ada sakit apa-apa. Memang tak ada. Bila sakit memang, ya Allah ya Tuhanku, sembuhlah penyakit aku ya Allah, hindarilah aku daripada sebarang musibah ya Allah. Masa tu banyak doa. Masa senang tak ada doa dah. Sedangkan Nabi ajar fal yuksir du'a fir raha. Banyakkanlah doa ketika kita senang. Kalau kita banyak doa masa senang, lagi bertambah senang-senang. Kalau kita berdoa, makna kita ingat Allah masa kita senang, bukan seronok, beronok-ronok kita bila doa banyak ni. Kalau seronok satu je, ni beronok-ronok kita kalau doa banyak-banyak. Masa senang. Jadi ayat bukan satu dua ayat tu, malam-malam lagi dalam Al-Quran ayat yang menceritakan sifat manusia macam ni. Antaranya Allah Taala sebut, makna dia awal-awal juzuk 12. Wala in azaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Manusia ni wala in azaqnal insana minna rahmah, bila aku bagi dia kesenangan, summa naza'naha minhu, bila aku tarik dia akan jadi putus asa, kecewa dan tak bersyukur. Wala in azaqnahu na'ma ba'da darra massathu layaqulanna dhahabat sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Bila dapat kesenangan, lepas hindar Allah Ta'ala, hindar kesusahan, dia kata alhamdulillah dah pergi dah. Dia akan jadi bangga, suka hati dia. Masa tu hilanglah Allah Ta'ala. Ini sifat manusia, kebanyakan manusia diceritakan oleh Allah. Apabila bahaya yang menimpa diri atau negara itu kemudian telah diangkatkan oleh yang menyebabkan negara kembali menjadi makmur, kerana sawah ladang subur kembali, perusahaan menjadi maju, perniagaan terus laris dan pasaran semakin berkembang ke mana-mana, sehingga rakyat hidup dalam kemewahan yang mana semuanya ini adalah merupakan rahmat daripada Allah. Tiba-tiba terdapat segolongan daripada mereka yang berbalik semula menyekutukan Tuhan. Mereka memuja kepada selain Allah, sama ada patung, berhala, hawa nafsu dan lain-lain mata benda. Bila Allah Ta'ala bagi kemudahan, bagi nikmat, lupa. Itu yang banyak dalam hadis-hadis Nabi menceritakan. Menceritakan pada kita ada seorang sahabat dengan yang lepas balik lagi, lepas semayang tu lagi Rasulullah tengok apa pondok orang ni, rupa dia nak berkunci kain dengan isteri dia, sebab tu lah sesuatu kain dalam rumah kunci semayang pula. Minta doa ke Rasulullah, ya Rasulullah doakanlah aku ya Rasulullah, saya aku jadi kaya. Setelah doakan dia, akhir dia golong kambing, lepek kambing. Akhir kambing itu penuh. Satu Madinah penuh. Sampai keluar Madinah dia pergi mengembala kambing. Mula-mula hilang satu jemaah, satu sembahyang. Dua, tiga, lama-lama sab. Lama-lama tak nak bayar zakat. Kan dalam hadis Nabi itu cerita apa? Bila orang diuji dengan kesenangan, mereka lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini juga yang berlaku. Allah Ta'ala cerita ni, bila dia senang, maka dia menyekutukan Tuhan. Jadi bila menyekutukan Tuhan ni, kita fikir sembah pokok, sembah patung, ya, tak dinafikan itu maksud menduakan Tuhan. Maksud juga dalam maksud menduakan Tuhan secara halus, apabila kita mendahulukan perkara-perkara yang lain sehingga meninggalkan Allah Ta'ala. Masa kita susah, ya Allah ya Tuhanku,
Aku mohon kepadamu ya Allah, susah benar rasa nak pergi solat mayang. Naik basikal ni paling-paling ni berpuluh-puluh ya Allah ya Tuhanku. Kau berilah motor sebiji. Allah Ta'ala pun beri dia motor. Dia rajin lagi. Doa lagi, ya Allah, hai. Beri motor ni kadang-kadang di asak-asak dia orang. Menjanajah lah longkang, ya Allah Tuhanku, susah kata tu. Bila panis kan ya Allah tu tak tahan. Bila hujan panis tak apa ya Allah. Hujankan basah kuyup pula ke masjid. Berilah aku kereta. Allah Ta'ala bagi dia kereta. Lepas Allah Ta'ala bagi dia kereta, lepas dia manjat ke Medan Highland. Tak sampai dah masjid Rombau. Padahal cuma rokit. Ke Medan Highland, Genting Highland, segala jenis bukit yang Highland tu semua dia manjat. Yang high-high kan. Dia yang mengatur ni ke sini, dia dokek ke sini, tak payah tinggi-tinggi tu. Tak sampai dah dengan kereta tu. Dulu berdoa panjang menyelo doa, ya Allah ya Tuhanku. Dapat kereta esok insya-Allah. Jumaat pertama saya Masjid Rombau, Jumaat kedua saya Masjid Senayan, Jumaat ketiga ke Putrajaya. Mana kereta ni boleh sampai ya Allah, aku nak bawa dia menghadap kau ya Allah sebab kau yang bagi. Lepas tu berdingin-dingin dekat Kebaran Highland tu. Tidur terkelantang dekat situ, tak turun-turun dah. Masya-Allah. Bila ni? Bila orang dapat kesenangan tuan-tuan dan puan. Kan? Kok kita bekerja, minta maaf lah sebab saya pun makan gaji. Terfikir tu ni ingatkan makan gaji cikgu kan. Orang-orang yang dia cukup bulan ni dia ambil kad tu dia cocah ke dinding tu. Dinding tu bagi duit dia kan. Cocah ke dinding dia bagi duit kan. Lepas telak tu, apa tu? Tengok keluar suka, tengok baki banyak dia. Tengok baki banyak kan. Kami kira apa nak beli bulan ni. Beli tu ni nak raya lansi semua nak beli kan. Kuih buku balang kan. Kalau pasal ni kan kurma kaji baru keluar. Takkan kurma kecil-kecil ni paling tidak majul yang besar-besar ni kalau tercokik mati tu tu. Kan? Beli yang tu. Okey. Ada tuan-tuan. Siapa kan? Kita tanyalah. Siapa yang lepas cucuk tu? Tengok Allah ada duit. Tengok ya ada duit ya. Lepas ya dia keluar duit ataupun setiap kali dia tengok dah keluar penyatur gaji tu, dia pun ambil wudu, dia pun sujud syukur. Memang tak ada lah tuan. Setiap bulan dia tak pernah miss sujud syukur. Oh angkat tangan. Saya pun tak berani angkat tangan. Masa kita senang. Masa susah senang orang ingat Allah Ta'ala. Senang ingat Allah Ta'ala. Masa senang, masa susah. Masa senang tak lupa. Tu manusia tuan. Sebab itu bila kita dapat nikmat lupa kita Allah Ta'ala. Masa susah Allah ya Tuhanku. Okey nak Allah Ta'ala kat kita. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan dalam ayat ni supaya kita tak jadi orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dan bawa lah contoh-contoh yang lain. Itu tadi kita panggil kereta. Kereta yang dulu. Orang azan maghrib dia basuh kereta. Orang isyak dia polish kereta. Kan nak subuh kan diselimut kereta takut kereta tu cedera parah kan kena cahaya matahari. Berkulat-kulat pula. Asyik polish kereta je kau jawab. Yang Allah Ta'ala beri tu. Masa dia susah tu, itu dia minta. Masa dia dapat tak tu. Masa dia tak ada joki, ya Allah, kalau kau bagi aku rezeki murah, ya Allah Tuhanku. Kebetulan pula Masjid Rombau nak kapet baru dan dia. Tak dapat dia satu masjid, Allah tak apalah. Suku masjid tu saya support lah. Dapat dia duit, senyap tahu. Kan? Tika jerami pun tak dibagi ke masjid dia tu. Kan? Siapa tu? Kitalah tuan-tuan manusia yang kita bincangkan pada hari ini. Sikit lagi tuan-tuan. Kesimpulannya, apabila ada bahaya barulah manusia itu ingat kepada Tuhan lalu berdoa dan memohon agar dihindarkan dari bahaya itu. Tetapi apabila hidup mewah dengan mendapat rahmat dan nikmat Allah, maka manusia tersebut akan berpaling pula dari Tuhan. Sebab tu Nabi takut kita senang lagi daripada kita susah. Walaupun ada hadis yang menyebutkan miskin itu membawa kepada kekufuran, tapi dalam satu hadis yang lain Nabi sebut wallahi lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum dunya fatuhlikukum kama ahlaka man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fa ahlakum. Nabi sebut demi Allah wallahi lal faqra akhsha alaikum. Aku tak takut kamu semua ni jadi fakir, jadi susah.
Tapi aku takut, kata Rasulullah, antum satu alaikumud dunya. Allah Ta'ala bentangkan, mewahkan kamu dengan dunia ini. Fatuhlikukum kama ahlaka man kana qablakum. Sehingga bila kamu mewah dengan dunia ini akan memusnahkan kamu seperti mana dunia dulu pernah memusnahkan orang-orang sebelum kamu. Kamu berlumba-lumba mencari dunia ini, akhirnya kamu binasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut Rasulullah bila umat dia jadi senang. Sebab apa? Bila senang biasanya orang lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Biarkan mereka mengingkari nikmat yang telah kami anugerahkan kepada mereka, maka bersukarialah kamu sementara waktu, nanti kamu akan mengetahui. Ini ancaman daripada Allah. Yakni ini adalah amaran daripada Allah sebagai ancaman kepada golongan manusia tersebut. Iaitu kalau mereka hendakkan kufur juga, biarkanlah mereka mengingkari nikmat kami, dan ingatlah bahawa mereka akan diperkirakan pada suatu hari nanti, iaitu akan diheret dengan rantai yang membelenggu dan memasuk mereka ke tempat hukuman. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Bersukarialah kamu sementara waktu, nanti kamu akan mengetahui. Yakni masa senang dan mewah yang sedang meliputi kamu itu, rasakanlah dengan hidup bersukaria, tetapi itu adalah suatu kesenangan yang sebentar sahaja, ibarat sekelip mata. Maka nanti kamu akan tahu apabila kamu datang kepada aku, yakni Allah, kamu akan menerima siksaan yang pedih daripadaku disebabkan kamu ingkar dan kufur kepada Tuhan semasa di dunia. Jadi Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang mengkufurinya setelah dihindarkan kesusahan, maka dia menyekutukan Tuhan, dia menyekutukan Allah, dia lebih memuja makhluk-makhluk yang lain, dilupakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, syukur, gembiralah kau sekejap, bergembiralah kamu, nanti kamu akan tahu. Kan? Aku bahasa kita, mak kita marah ni, panjiklah. Kejap kau tengoklah, kan? Mak yang marah kan? Panjik lagi. Kejap ya. Kita bergaduh adik-beradik, bergaduh. Kejap kan tengok mak datang, kau tahulah nasib kau. Macam ni lebih kurang uslub ayat ni. Sekuatilah kau, kata Allah Ta'ala. Makanlah, minumlah, gunalah nikmat-nikmat aku. Fasawfa ta'lamun. Nanti kamu akan tahu. Sejarah dah buktikan pada kita, tuan-tuan, bagaimana orang-orang yang lebih gagah daripada kita. Kaum Hud, kaum Lut yang buat rumah, memahat batu-batu poreh kasar tu boleh dilubang, dibuat rumah kat situ. Cantik-cantik, sampai hari ni masih lagi ada peninggalan mereka. Orang yang tinggi sampai 24 kaki tinggi kan? 24 kaki tinggi 60 hasta lebih kurang. Tinggi, gagah-gagah. Kan Allah Ta'ala beri dia kekuatan, Allah Ta'ala beri dia kawasan yang subur. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala musnahkan mereka. Bukan sikit-sikit kaum Sabah. Bermula dari zaman Adam AS sampai ke zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran menceritakan kisah orang-orang yang lebih hebat daripada kita, lebih besar daripada kita, lebih gagah daripada kita. Mereka semua dimusnahkan oleh Allah kerana enggan beriman kepada Allah, tidak bersyukur pada Allah, mengkufuri nikmat-nikmat Tuhan. Lebih besarnya mereka ingkar dengan arahan dakwah Rasul yang diutuskan kepada mereka semua. Jadi kita, tuan-tuan, hari ini Allah Ta'ala beri rezeki sampai hari ini. Negara kita aman, rezeki melimpah ruah. Walaupun kita selalu sebut pokok barang mari naik mahal. Tapi tak adalah yang tergolek tergelantang tengah jalan sampai tak boleh makan. Makan lagi kita, minum lagi kita, sihat lagi kita. Sakit ada hospital, kan? Susah-susah kita ada yang orang bantu kat Malaysia ni. Belum lagi seperti negara-negara lain. Sebab itulah tuan-tuan, dalam keadaan kita masih lagi senang ni, ingatlah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pimpin keluarga kita, anak bini kita, isteri kita, adik-beradik kita semampu yang kita boleh. Sebab dunia ini, tuan-tuan, memang menjanjikan kesenangan.
Nafsu memang dia nak suruh kita kerja kesenangan sahaja. Dan kita pun nampaklah kesenangan. Kita takut tuan-tuan kita leka dengan kesenangan di atas muka bumi ni sampai kita lupa bahawasanya ada kesenangan yang lebih senang, yang lebih kekal abadi, iaitu di akhirat. Dan orang yang nak kesenangan yang kekal abadi ni, dia tak boleh nak senang-senang di muka bumi ni, dia kena susah. Orang yang bersusah di muka bumi ni, insya-Allah dia akan senang di akhirat. Seperti mana selalu saya sebut tuan-tuan. Bumi ni lawannya akhirat. Bumi ni lawannya akhirat. Jadi bila bumi ni lawannya akhirat tuan-tuan, dia akan bertentangan sifatnya. Orang kalau duduk terkelantang, makan tidur atas muka bumi nampak senang Dia memang senang ni, tapi lawan ke akhirat dia confirm akan susah. Dia kena bakar, dia kena semoleh ke malaikat, kena heret, kena lempar ke dinding semua sebab dia senang. Sebab senang lawannya susah. Dunia, sebab itu dunia lawannya apa? Akhirat. Dia sifatnya berlawan. Dunia lawannya akhirat. Dunia tu antara maksud dunia tu permulaan, lawannya kesudahan. Sudah dengan mula tak sama. Senang dengan susah. Jadi sifatnya mesti berlawan. Sebab tu orang yang susah atas muka bumi ni, menjaga jiwa, menjaga hati, menjaga solat, pagi-pagi dah bangun, ambil wuduk, susah deh. Insya-Allah ke akhirat dia akan senang. Dia confirm akan senang. Apa lagi? Orang yang mengumpul harta, dia bolit harta ini, kaya-kaya harta muka bumi ni, dia tak bagi siapa-siapa. Dia nampak senang. Dia akan berlawan ke akhirat. Ke akhirat dia akan jadi semiskin-miskin orang. Sebab lawan kan. Tamu ke bumi ni, orang Allah Ta'ala jadikan dia kaya. Banyak harta tapi harta banyak diberi-beri ke orang. Sehingga orang lain kata, Allah nanti cari duit, bagi ke orang. Cerdik ke tak cerdik orang ni. Orang lain nampak dia susah. Banyak harta yang pergi. Kurang duit Memang kurang duit tamu ke bumi ni. Ke akhirat dia orang paling banyak duit sekali. Kan? Lawan. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita sadar itu semua hakikat itu, dan kita tak lama tamu ke bumi tuan, 60-70 tahun je. Lepas tu kita mati. Jadi orang yang cerdik adalah orang yang menyiapkan diri dia untuk sebuah kehidupan yang lebih abadi. Kata Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah dia, dunia ni adalah jambatan ke akhirat. Jambatan ni penghubung. Kita nak pergi ke akhirat, penghubung dia adalah jambatan. Kita nak pergi ke seberang tua, penghubung dia adalah jambatan. Kata Imam Qurtubi, mana ada orang yang cerdik buat rumah tengah-tengah jambatan. Kan buat jambatan tu roboh lah rumah kita. Orang cerdik dia tak buat rumah tengah-tengah jambatan tu dah. Dia buat rumah borang sana. Jadi dunia ni jambatannya. Jangan buat rumah kat sini, jangan suka-suka benar kat sini. Seberang sana ni akhirat, itulah tempat kekal abadi kita. Mudah-mudahan dengan ingatan yang sedikit pada pagi ini tuan-tuan, menyedarkan kita, menginsafkan kita, mudah-mudahan berkat Ramadan yang kita lalui sekarang ini, masih lagi ada berbelah-belah hari lagi tuan-tuan, lebih kurang dalam 17 hari ke. Kita ada lagi. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, memang syaitan tu dia belenggu, tapi nafsu kita masih lagi ada. Jangan biarkan nafsu kita memperbodoh-bodohkan kita, sehingga akhirnya nanti kita akan keluar daripada madrasah Ramadan ni sama seperti tahun-tahun yang lepas. Kita keluar daripada bulan Ramadan, kita menoleh ke belakang, kita tengok amal ibadah kita hanyalah salat fardu dan sunat yang biasa-biasa kita buat malam. Padahal Ramadan inilah bulan untuk kita mendulang pahala, keampunan, ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebanggaan bagi orang-orang yang beriman bila dia boleh menyiapkan diri, menundukkan jiwa dan hatinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala bulan puasa ni. Kok bulan puasa pun tuan-tuan hati kita tak lembut juga, kita tak boleh juga buat ibadat apa yang boleh kita harapkan di bulan-bulan yang lain, kerana bulan yang lain itu kita konyang, kita senang hati, senang benar kita lupa Allah. Ni yang masa susah, ni yang masa lapar-lapar pun tak ingat Allah Ta'ala. Memang payah kita nanti nak bina diri kita di luar pada bulan Ramadan. Sebab tu masa Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan, hidupkan, kuatkan
unsur-unsur kemalaikatan itu. Unsur-unsur kemalaikatan tu biar kuat dalam hati ni ketika puasa ni. Nak baca Quran, nak selawat, nak berzikir, nak bertadarus. Ini unsur-unsur kemalaikatan. Kan? Ya nampak tuan-tuan. Kita kat rumah ingatkan. Beritahu bini kita tu, rumah kita. Ayang tolong ingat abang ya. Kalau abang yang malih tu, ayang beritahu kat abang. Unsur mana yang kuat? Kalau nampak unsur iblis tu abang khabar lah. Ayang khabar kat abang. Khabar kat rumah itu. Ajar rumah kita tuan. Ajar suami kita. Puasa ni ada dia tiga, manusia ni boleh keluar daripada badan dia 3 unsur. Sama ada yang keluar tu unsur kemalaikatan, ataupun unsur keiblisan, ataupun unsur kehaiwanan. Beritahu rumah kita. Yang petang kan yang beritahu, buat kesimpulan ya. Dia pun kebaik. Bang, hari ni nampak puasa abang ni yang keluar jelas daripada badan abang unsur-unsur kehaiwanan. Catat. Hewan aku hari pertama. Dua beritahu, bang hari kedua ni pun haiwan juga. Haiwan lagi. Hari ketiga ni bang dah bertukar tinggi lagi. Keiblisan. Ya Allah, iblis pula aku. Macam mana unsur kemalaikatan tuan? Hari puasa tu dia baca Quran banyak, dia bertadarus banyak, dia pergi tarawih, dia berselawat, dia berzikir, bangun pagi, capek-capek, kemudian dia penyabar. Ini unsur-unsur kemalaikatan. Kalau tak ada unsur ni, mungkin unsur yang lain, unsur keiblisan pula. Iblis ni apa suka? Dia suka membazir. Buka karang, semua air dia ada. Tapi dia minum segelas je. Kan? Semua kuih dia ada. Tapi yang ambil jemput-jemput dia jemput dia. Yang lain tu dia tak makan dah. Dah hongih lah tu dia. Ataupun dia tak makan apa-apa, dia boleh kuih banyak-banyak. Dia makan rokok ya sebatang. Itu dia konyang lah. Ni bukan di sini saya sebut sebab saya tahu orang sini tak merokok. Ni orang tempat lain di luar orang faham. Jadi nago sekejap dah dapat jadi nago tu, dah dihomoi api tu kanyang dia pergi sembahyang maghrib. Ataupun dia mikir-mikir berapa balang nak boleh kuih ni. Raya ni nanti nak tukar warna apa ni. Ni tahun ni tema apa dah dia siap dah ni. Baju-baju ni kan, baju elok gitu. Membazir. Yang itu unsur-unsur keiblisan. Ataupun unsur-unsur kehaiwanan yang keluar di bulan puasa ni. Macam mana haiwan? Tidur je pada tidur je. Macam ular sawak bila dapat itik serati sekor, panjang rambut dia, dia bantai yang merantang tidur je. Macam ayam betina masa mengurap. Petang kan dia pun berkotak tak dia. Bang nak makan apa ni? Boreh tak ada, itu tak ada, sayur tak ada. Dia dah kotak petang-petang dia suruh lelaki pergi beli itu, pergi beli ni. Ini unsur kehaiwanan. Ataupun bulan puasa dia pemarah. Dia jadi sifat yang macam singa. Nak mencakar orang, sikit-sikit dah nak cakar, sikit-sikit dah nak mencakar. Anak salah dia marah, bini salah marah. Ini unsur-unsur kehaiwanan yang lahir daripada jiwa manusia yang tak sabar. Jadi kita hati-hati yang itu tuan-tuan. Mudah-mudahan puasa mendidik kita menjadi sabar, menjadi orang yang kedudukannya, amalannya, insya-Allah seperti para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, sallallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan. Ada soalan tuan? Kok dapat jawab, saya jawab. Kok tak dapat jawab, saya hutang dulu sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Mana boleh saya cash, saya bayar cash. Kok tak boleh cash, hutang. Kok ada? Besok tak ada. Hari pun tak ada tuan, habis tokak dah. Hai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuq awladana bin najah fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahhil 'alaihim masyaqqata dirasatihim warzuqhum minal khairi aktsara mimma natlub wasrif 'anhum kulla syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم.